Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan segala-gala makhluk. Alhamdulillah, kita sekarang ni duduk di dalam pengajian kita tentang ilmu mustalahil hadis. InsyaAllah kita akan mengaji pengajian mustalahil hadis bagi alim ulama kita tentang as'ilah wa ajwibah pada mustalahil hadis. Ada apa pada mustalahil hadis? InsyaAllah ta'ala pada malam ni kita akan membicarakan sambung lagi daripada pengajian kita yang kita itu telah menghuraikan dan menerangkan bagi mereka yang mempunyai akal fikiran yang waras. Maka Alhamdulillah lah, tak ada gapo daripada orang-orang yang duk ikuti kita tu. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita. Meneruskan akan pengajian kita dengan tidaknya tunggu-tunggu masa, kerana masa tu adalah iaitu dia tak akan kembali. Sebab itulah kita kena rebutkan peluang masa yang kita itu duduk di atas muka bumi ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi soalan yang kita telah baca gidah tu, iaitu soalan yang ke-37, 38, 39, 40. Hari ni insya-Allah kita nak masuk iaitu soalan yang ke-41. Soalan yang ke-41 daripada kitab kita ni lah. Sebagai kitab kecil, akan tetapi isi kandungannya sangat berbahagia dan mulia
dan luasnya apa yang disusunkan oleh para ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Jadi soal yang ke-41 tu dia kata uzkur, tolong sebut sikit wahai tok guru, maqasidal a'immatil khamsah fi takhrijihim lil hadis. Mana tolong sebut sikit amba sebagai pelajar ni nak tahu tujuan tokoh-tokoh ulama hak 5 orang tu. Apabila sebut kata tokoh ulama hak 5 orang ni, maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi. Tu dia. Pada gapo? Iaitu pada mengeluarkan hadis. Pada mereka itu mengeluarkan hadis. Mana kata mereka itu keluarkan hadis itu tujuan masing-masing hak karya kitab mari ni, kitab Jami' bagi Imam Sahih, Jami' As-Sahih bagi Imam Al-Bukhari, dan kitab Sahih Imam Muslim, dan Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai. Ya adalah orang panggil kata cara-cara tujuan dia tu hak ia tulis kitab mari. Bahasa dia dah tiap-tiap orang ni ada tujuan yang nak buat kemukakan kepada ummah ni, kebaikan ni, ya adalah tujuan dia tu. Nampak tu tak? Walaupun ia bulatkan hati hak nak buat tu kerana Tuhan, akan tetapi dia ni orang panggil kata dia buat tu ya ada susunnya dia, cara-cara dia. Bahasa dia tu. Dia kata jawabnya, kita pun nak baca jawab. Dia kata min syuruti a'immatil khamsah fi syurutil a'immatil khamsah, iaitu pada syarat-syarat ulama hak 5 orang. Kita ayat nah ulama 5 orang tu siapa? Iaitu ulai pula sebagai kita pelajar ni kita kena faham jadi molek. Kita ni kena faham jadi molek dulu kita pelajar ni. Jangan duk gaduh jadi apa nama panggil kata duk buat PA perangai tak serupa pelajar. Nah, terutama hak mengaji ilmu tasawuf ni dakwa tu. Ya tubik mari. Ya tubik mari PA perangai menunjuk kata tok guru tak molek juga. Sebab tu anak murid perangai tak molek tu. Sebab itulah kita jangan duk gaduh sangat orang-orang lagu tu kerana orang lemah. Orang lemah ya lagu tu lah. Kita ni orang mulia, orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan sunnah ni, kita tak ada kena duk jadi bimbang dan gusing mana. Dia kata pada syarat tokoh-tokoh ulama hak 5 orang ni, dia kata gano qala wa amma farqu ma bainal a'immatil khamsati minal qasdi. Adapun perbezaan tujuan, perbezaan, adapun perbezaan bagi daripada di antara tok-tok guru, tokoh-tokoh ulama hak 5 orang tu, beza tu daripada qasak dia, tujuan hak ia buat kitab naik mari tu. Ya adalah cara susunnya dia supaya nak mudahkan bagi ini ummah. Tu lagi insya-Allah kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok satu persatu. Kita pergi dengan apa nama ni alim ulama yang tulis mari kepada kita pergi. Nampak tu tak? Kita pergi supaya nak kita tu jadi jelas dalam masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ni orang sunnah ni bergantung molek dan kita pandai nak tengok pun tak apa dah. Cara kita nak tengok kata hadis Nabi tu gapo dia tak apa dah. Beza boleh di antara mana ke hadis, mana ke bukan hadis. Sebab itulah jadi orang apabila bergantung kepada ini ilmu ni ya duduk ke depan, ya jadi cidik, ia jadi cermelang cara memikir dia, jernih molek. Awak apa? Kerana dia gantung kepada sumber hak jernih, hak molek, hak sempurna. Tu dia. Maka faghardul Bukhari. Nak tengok kata Bukhari ni, ia tulis kitab ni macam mana? Susunnya dia tu lagu mana? Mari kita tengok.
Dia kata faghardul Bukhari, ghardu tu kita wi makna matlamat apa boleh. Tujuan pun tak apa, maksud pun tak apa. Boleh berlaku. Al-Bukhari situ kena kepada Imam Al-Bukhari lah. Tu. Tujuan yang apa? Takhrijul al-ahadis, takhrijul ahadis sahih. Tujuan dia tu ia nak mengeluarkan hadis-hadis hak sahih. Hadis hak sahih ni makna gano? Makna hadis yang cukup 5 syarat. Yakni berhubung sanad dan orang hak royak tu ada keadilan. Makna mulazamah diri dia dengan urusan agama. Dan cara faham ingatan dia pun gagah kukuh molek. Dan ketiadaan hadis ayat royak tu pergi belaga dengan hadis-hadis yang lain. Ataupun ada putuh ke, ada tukar ke, orang panggil orang panggil kata penyakit bagi hadis, apa panggil illah. Maka hak lagu tu Imam Bukhari dia buat tu baik. Buat tu baik daripada kitab sahih dia. Tu hak duduk dalam kitab sahih Imam Bukhari tu, ia keluarkan hadis-hadis yang sahih saja. Apa tu tak? Hadis-hadis hak sahih. Apa makna hadis sahih? Makna hadis yang sabit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belafaz sungguh. Dan buat we tengok sungguh. Aku sungguh. Tu makna kata hadis-hadis sahih. Tu dia. Maka orang kita, orang sunnah ni tak ada payah. Apabila sebut hadis sahih, suka benar. Sebab ia bersih nak kepada benda hak sahih. Ada pun ahlu hak bukan sunnah agak sebut hadis sahih serabut. Ya serabut kerana hak ia duk cari tu hadis sahih duk sekat. Nak hidup susah je kerana ahlul ahwa wal bidah. Tu dia. Sebab itulah hadis sahih hak Imam Bukhari ni banyak orang-orang sunnah kita dak inayah. Ada kawan-kawan kita umur 23 tahun ni ingat dah Kutubut Tis'ah. Bukan Bukhari sekarang, Kutubut Tis'ah. Makna kata Bukhari, Muslim, tarik pergi sampai ke Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Ada zaman kita, bifadlillah, dengan kemuliaan hak Tuhan beri. Mengeluarkan hadis-hadis yang sahih al-muttasilah, yang berhubung ke apa? Berhubung akan sanad. Tu dia. Ingat molek kita orang ngaji hadis ni. Orang ngaji hadis ni, orang ngaji mustalah ni, ingat we putus, we jazal, we terang, we nyata. Kata tiap-tiap hadis pastilah kena adanya sanad. Apa makna sanad? Makna talian perhubungan di antara guru kepada guru sampai ke akhir di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sanad, dakwa kata hadis, jelah nyatalah, yakinlah kata hadis tu hadis pelesu cerak. Kalau kita duk kacau bawa pun adalah benda tu seolah kata benda yang tak ada manfaat bagi diri kita. Depan Nabi kena jawab pula, depan Tuhan kena jawab pula. Tapi orang yang ada habu yang nak hidup atas muka bumi ni, dia tak kira. Asalkan ia boleh habu dunia ni, tak ada gapo, ia boleh pergi. Kita tak. Kita kira dunia, kira akhirat. Matlamat kita akhirat. Wak dunia jadi molek sebagai tangga nak pergi kepada hari akhirat. Sebab tu ulama sunnah kita, ia keluar hadis mari daripada lidah dia tu, pasti dia periksa, dia tengok, dia cek. Dia tak royak mudah-mudah tak, ini Nabi kata, ini Nabi buat, ini Nabi aku. Tak, dia tak main lagu tu. Kenapa? Kerana dia takut kepada Tuhan. Takut kepada apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang sunnah dia takut pada benda tu. Ada pun orang bukan sunnah, ayat tu baik hadis-hadis pelesu, hadis-hadis hak tak pakai nebel, hadis-hadis hak yang pesan kata tak ada jadi sabit sungguh daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayat waktu baik. Kenapa? Kerana habuan. Habuan yang sikit di atas muka bumi ni kerana nak jaganya benda-benda yang dia berasa kata nak jaga, sanggupnya nak sandarkan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Itu salah satu daripada tujuan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengeluarkan ayat kitab sahih tu. Kita faham molek. Kita ni orang ngaji mula-mula ni kena ambil faham lagu ni lah mula-mula. Faham dulu kata gapo. Kita nak pergi jauh lagi tapi pandai berjalan dulu. Nah, belum daripada nak bawa motor, bawa kereta, nak bawa kapal tubai, kata gilah. Kena pandai berjalan dulu. Kena pandai mengakak dulu. Gitu cara-cara hak tuhaturkan dunia ni. Nah, kita pun serupalah kena mula daripada kitab kecil-kecil dulu. Mengaji di bawah-bawah kaki-kaki para alim ulama kita dulu. Barulah kita pergi ke atas, pergi ke atas, pergi ke atas. Itulah hak ahli sunnati wal jamaah hak sungguh. Nampak tu tak? Itulah hak ahli sunnati wal jamaah hak sungguh. Adapun hak lain tu kita tengok sendiri. Kita tengok sendiri. Orang yang berakal tu yang nampak tu tak? Wastinbatul fiqhi was-sirati wat-tafsir. Dan istinbat. Istinbat ni makna kan? Mengambil dalil. Mengeluarkan dalil-dalil fiqh. Imam Bukhari ni yang mengeluarkan dalil-dalil fiqh. Makna kata diri Imam Bukhari tu rahimahullahu ta'ala dalam sahih dia tu makna kata dia ambil hadis tu letak di bawah bab yang tertentu. Maka katanya para ulama nak tahu kata bijak setara mana Imam Bukhari dan faham dalil setara mana Imam Bukhari terhadap fiqh, kita tengok pada bab dia buat tu. Tiap-tiap bab tu itu apa panggil fiqhul Bukhari, fiqh Imam Bukhari. Sehingga banyak di kalangan ulama mari syarah abwab gapo bab-bab sahih al-Bukhari kepada ini ummah. Tu dia nak kita faham jadi jelas molek. Dan wari sirah sebut di dalam sahih Bukhari itu sirah Khaybar ke sirah apa peperangan ni hak Nabi perang ada banyak dalam tu. Nah, permulaan wahyu lagu mana datang Nabi, wahyu mari kepada Nabi melalui Jibril, gapo semua sebagai sirah ni Imam Bukhari sebut di dalam kitab sahih dia. Makna kata boleh kita ngaji sahih Bukhari tu dalam tu ada gapo? Ada dah sirah Nabi. Maka apabila kita pergi tengok para ulama kita syarah pula maka jadi keluar gilah. Tu dia. Wa tafsir dan tafsir. Memang dah. Dalam Sahih Bukhari ni ada kitab tafsir. Tafsir ayat Quran. Tafsir perkara-perkara yang jadi ghawami'. Ghawami' ni maknanya benda yang dalam-dalam, benda yang kurang-kurang kita faham. Hak benda hak kurang faham, benda hak dalam-dalam tu ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya iaitu Imam Bukhari wa'ri dalam kitab sahihnya. Dalam kitab sahihnya. Tak nak bimbang. Apabila kita ngaji Sahih Bukhari dengan alim ulama kita ni, memang kita tak akan jadi sesat jalan. Tak akan sesat jalan. Sebab itulah ahli sunnah kita gantung kepada hadis, gantung kepada Quran. Kena dah dalam Quran itu sendiri lah suruh gantung juga kepada ijma'. Dalam Quran itu sendiri lah suruh gantung kepada al-qiyas. Tak ada kelain kali. Nampak tu tak? Ada pun orang duk tuduh kata tak pakai ijma', tak pakai qiyas. Itu orang panggil orang yang zalim ke diri belakang. Orang tak takut kepada Tuhan, zalim kepada diri. Kerana dia seksa diri dia. Dia kecil lagu, tak ada kelain. Tu dia. فَذَكَرَ أَرَضًا الْمَوْقُوفَ وَالْمُعَلَّقَ. Makna kata dia itu Imam Bukhari itu sebut juga sebagai bertengil lah hadis-hadis mauquf. Hadis mauquf ni mana kata perkataan sahabat lah. Kecik mudah-mudah gitu. Wal mu'allaq iaitu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni makna gano? Makna kata perkataan sahabat tetapi Imam Bukhari tak warinya sanad. Hawak punya kata Imam Bukhari tak wari sanad sedangkan riwayat tadi perkara tu kena ada sanad. Ini masalah gapo? Masalah pendapat sahabat ataupun pendapat tabi'in. Dan Imam Bukhari tak sebut sanad di situ tu, orang panggil kata mimbab gapo? Bayan.
Kerana benda tu terang mari dah, nyata dah di sisi ulama kata perkataan ini ada sanad cerak. Tu ada sanad cerak. Tak ada lari kot lain. Imam Bukhari wari ulama lain hak tengok zaman dia ada hak alim-alim tu tak ada engkar kata ai Bukhari apa wari perkataan yang sedang sanad tak ada. Dak ya tak kata lagu tu sebab dia tahu. Adapun kita zaman ni tak ada kena bimbang, ulama katuk bab dah, katuk dah pitu. Kok mana dalam Bukhari tak ada juga hadis hak tak ada sanad. Tak kena bimbang. Mari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tulis kitab tentang Taghliqut Ta'liq fi hadis al-mu'allaq tu dalam Sahih Al-Bukhari tu baik pula beberapa jilid beberapa buah. Nak rakyat kata Ibnu Hajar ni gi tolong carikan sanad hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Nak gapo lagi? Cukup dah kita. Nampak tu tak? Nak rakyat kata apabila kita jalan sungguh mengikut para-para alim ulama kita, yalah. Tak ada gapo. Tu. Kemudian wa fatawa as-sahabati wat tabi'in. Dan Imam Bukhari tu sebut di dalam sahih dia petua-petua sahabat dan tabi'in. Tu. Jadi seolah kata kita ni nak faham urusan agama, kalau nak pakai pendapat sahabat ataupun pendapat tabi'in, tak ada gapo nah. Tak ada salah gapo. Ulama tak ada pia ada engkar akan perbuatan Imam Bukhari ni. Nah, ada pun ada royak kata kalaulah ayat Quran sendiri ataupun hadis sendiri ataupun petwa sahabat, petwa at-tabi'in, kalau tak jadi selaras molek dengan usul hak kita letak, nescaya itu adalah membawakan kepada kesesatan dan kekufuran. Itu adalah yang melampau kecil lagu tu. Walaupun nak keluar daripada siapa pun tak ada kira, kerana itu adalah lampau kecil. Kelajak dalam masalah nak menghuraikan urusan agama. Nampak tu tak? Imam Bukhari buat kena dah sebut sahabat, petua tabi'in wa ara' ar-rijal dan pendapat para ulama. Pendapat para ulama. Ar-rijal di situ makna alim ulama daripada kalangan sahabat, at-tabi'in, atba'it tabi'in dan bawah daripada tu. Daripada tokoh-tokoh alim ulama Imam Pak sendiri pun sebut juga. Fataqatta'at alaihi mutunul ahadis wa turuquha fi abwabi kitabihi. Ini orang panggil keistimewaan hak Imam Bukhari tulis kitab Sahih Bukhari. Makna kan taqatta'at, makna kata berputusan di atasnya oleh matan-matan hadis dan sanad-sanad hadis pada apa nama, pada bab-bab di dalam kitabnya, pada beberapa bab di dalam kitabnya. Makna kan makna kata Imam Bukhari ni dia kerakkan hadis. Kerak hadis ni makna kan maknanya hadis Nabi SAW terkadang panjang, Nabi kecek panjang, ataupun Nabi tu kecek satu hadis tadi tu beberapa maudhu' dalam tu. Nak kita faham molek di sini. Makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabkan soalan kepada sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam dengan jawapan, dalam jawapan tu ada banyak. Banyak ke apa? Banyak masalah. Jawab dalam majlis tu lah, tapi Nabi tu jawab banyak. Dah tu Nabi jawab hak ni banyak. Maka daripada kebijaksanaan Imam Bukhari ni dia ambil hadis hak Nabi jawab masalah kita nak misal kata. Orang mari tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah haji. Maka Nabi jawabkan masalah haji, mengandungi dalam haji tadi tu adanya apa? Ada bak tawaf, ada bak syi'i, ada bak melota, ada bak ukuf di pada Arafah, ada bak sembelih. Nampak tu tak? Ada bak takbir, ada bak tu bak ni, banyak Nabi jawab dalam majlis tu. Maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ia ambilkan hadis Nabi tu semua tu
mari taqatta. Gapo taqatta? Mana potongkan. Hak ning ni Nabi kecek masalah haji ni dia gitak di bawah kitabul hajj. Kecek hak ning ni Nabi jawab tentang masalah sembelih, bayar dah ke apa, dia gitak bawah tu. Hak ning masalah syi'i, masalah apa nama as-sa'i, apa nama baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah, dia gitak situ. Hak ni masalah ukuf pada Arafah, gitak situ. Makna kata ambil hadis tu gitak we masuk dengan bab dan kitab dia. Itu cara yang Imam Bukhari buat. Itu panggil kebijaksanaan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ingat molek, pas kita nak tahu mai lagu mana ni tok guru hak Imam Bukhari riwayat lagu ni ning sebagai teori amo dok royak dah cara mengaji mustalah ni panggil teori. Pak kita nak buat lagu mana kita fahamnya apa yang diroyakkan oleh ulama dalam mustalah, supaya nak kita faham nampak gambar pasti kita kena turun pergi tengok di dalam syarah para ulama terhadap Sahih Bukhari. Tu pas syarah Bukhari banyak mana tok guru. Hak syarah sungguh tu beratus. Syarah Sahih Bukhari semua tu beratus. Bukan 100 beratus, mana banyak ratus. Akan tetapi hak siapa duk tangan orang Islam kita ni lebih banyak daripada 40 syarah. Nah, lebih banyak daripada 40 syarah. Yang masyhur daripada kalangan syarah ulama ada 4 mazhab. Ada 4 mazhab syarah. Ada orang Hanafi syarah, ada orang Maliki syarah, ada orang Syafi'i syarah, ada orang Hambali syarah. Nampak tu tak? Tu hak Kamadiyah ni ada pula orang Zahiri, ada syarah juga. Tak ada jadi pelik ke apalah benda-benda tu. Lagi kita akan royak kitab-kitab hak syarah Sahih Al-Bukhari daripada apa yang kita sebut. Cuma kita nak faham dengan cara luah-luah dulu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala buatnya apa nama kitab dia naik mari ni tujuan dia untuk gapo hubungkan sanad, mengeluarkan dalil-dalil fiqh dan sirah dan tafsir, bawa hadis mauquf, hadis muallaq, petua sahabat, petua tabi'in, pendapat alim ulama, dan dia potongkan hadis-hadis tu masuk di dalam bab, masuk di dalam kitab yang tertentu. Faham lagi? Tu nampak rupa dia. Nak kita faham molek masalah ni. Kalau kita tak faham sini enggak, ya Allah mallahu bihi alim, bacalah syarah Sahih Bukhari banyak mana pun kita tak pening situ. Sebab kita tak tahu rangka dia. Pasal dia dah kita ni kalau pandai setara mana nak buat umur, tapi tak ada rangka dia tu. Dalam kertas tu, hak dibuatkan oleh muhandis tu. Setapanik tu dalam bahasa siaga. Orang bijak sana dalam masalah ngerasamkan rupa tu, salah juga kita. Kita nak buat tak boleh. Walaupun kita ada pandai tapi nak buat tak boleh. Nak buat berapa lapis, nak buat panjang mana, luah mana, tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab kita tidak ada rangka Cuba masalah sini. Nampak tak? Kalau kita tidak ada teori, sebab itulah digemarkan oleh alim ulama kita ngaji dulu mustalahil hadis, belum daripada kita nak ngajinya apa nama tentang hadis-hadis dengan cara umumnya. Tak kira syarah hadis ke, tak kira cara nak i'rab hadis ke, tak kira cara nak takrij hadis ke, cara kita nak bincang masalah nasikh wal mansukh ke, ila akhirih. Daripada bab-bab hak imam tokoh-tokoh alim ulama kita duk royak mari. Sebab tu kita kena ngaji sejarah dulu. Masalah fiqh apa supa. Nah, tarikh tentang fiqh. Alim ulama kita dok ngajar pakte kita salah satu tarikh tasyrik. Mari lagu mana fiqh. Kalau kita tujung selalu dalam media fiqh dengan kita tidak ada sejarah, seolah kata kita ni gapo nama? Tak ada cara. Tu tahu kata nak tujung yang masuk dalam air. Apabila tujung masuk dalam air tu nak buat lagu mana? Dia tak ada ilmu situ, terkadang lemah. Orang kita bukan pandai berenang belakang. Tak gitu kan? Tu sebab itulah jadi susah dalam masalah orang-orang yang tidak ada sejarah tentang hadis ni. Apabila ia tujung masuk selalu, salah kata
ya gi tak kena dengan cara. Nampak tu tak? Gi tak kena dengan cara. Itu Imam Al-Bukhari. Ingat kata bab hak Imam Bukhari ni kitab ke bab ni hak kita duk royak sama dah ni Sahih Bukhari nah. Mana kata apabila kita balik dalam kitab ni ya ada gapo nama? Kita balik tengok sendirilah. Tak pandai kita kena belajar. Nah, kita mengaji dah terutama anak-anak muda tu. Ni. Seumpama ni. Ni orang panggil Kitabus Shalah. Ni kitab dia. Kitab yang ke-8. Lepas tu bawah dia ni wari dah lah. Babu kaifa furidat as-salatu fil Isra. Bagaimanakah difardukan semaya pada malam Lailatul Isra. Ni bab dia. Ni kitab. Lepas tu Imam Bukhari wari. Di bawah pada bab ni waqala Ibnu Abbas. Seumpama ya wari ni gapo ni? Gapo? Hadisul mauquf. Nak ayat atas Ibn Abbas ni pahal gini. Tak wari sanad lagi sini. Kamar dia wari bawah ni panggil sulbi. Bawah ni panggil sulbi. Bawa wari sanad. Hadasana fulan ibnu fulan. Nak kita pahal cara. Maka katanya ulama, kitab ni pun Imam Bukhari tak. Bab ni pun Imam Bukhari tak. Bukan makna kata orang lain tu bukan. Itulah Imam Al-Bukhari, itulah Sahih Al-Bukhari. Faham tak? Nak kita faham molek. Sudah di situ tentang masalah Imam Al-Bukhari. Turun mari iaitu qasdu Muslim. Tujuan Imam Muslim. Imam Muslim ni dia tuliskan Sahih Muslim ni sebagaimana kita dok royak tu lah Sahih Muslim tu. Dia tulis ni buat apa? Tujuan dia lagu mana? Dia tulis tu. Dia tulis dia buat kitab tu. Tujuan macam mana? Kita tahu dulu. Iaitu tajridus sahih as-sihah biduni ta'arrudil istinbati. Maknanya Imam Muslim ni tujuan dia buat kitab Sahih Muslim tu iaitu semata-mata nak membersihkan. Tajrid mana salah kata nak bersihlah. Nak mensunyikan benda yang sahih. Mana kata nak hipoh sahih saja juga. Supaya dengan tujuan Tok Guru yang Imam Bukhari itu. Nak hipoh sahih saja juga. Tetapi biduni ta'arrudil istinbat. Dengan ketiadaan dia nak menentukan mengeluarkan hukum daripada hadis. Makna tujuan Imam Muslim nak hipongnya hadis saja dengan ketiadaan waktu baiknya hukum daripada hadis. Sebab itulah katanya para alim ulama kita, Imam Muslim ni dia tak ada tulis kitab dan tidak tulis bab. Ini Sahih Muslim. Ni Sahih Muslim. Apabila kita balik tengok kitab yang dituliskan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, iaitu apa yang kitab Sahih Muslim itulah. Kita pergi tengok dalil hadis tu. Tengok dalil hadis tu, kita didapati hadis mula-mula ni. Lepas pada muqaddimah ni ada hadis mula-mula. Ia kata kitabul iman. Kitab tentang masalah iman. Kemudian dia raya babu bayanil imani wal islam wal ihsan wa wujubil iman bi itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanid dalil ala tabarri mimman la yu'min bil qadar. Makna kata ya wari kitab dan warinya bah. Maka katanya para ulama yang warinya kitab ni, yang warinya bab ni pia Imam Bukhari, Imam Muslim. Tak, bukan Imam Muslim. Kata setengah kata Imam Nawawi. Kata setengah kata Qadhi Iyad. Syarah Ikmalul Muallim. Kata setengah hak lain. Maka tak ada mengapa lah. Itu nak kita faham kata Imam Muslim tak ada tulis bab, tak ada tulis kitab. Dia semata-mata nak hipongnya hadis yang sahih dengan ketiadaan istinbat. Apa makna istinbat? Makna mengeluarkan hukum daripada hadis. Itu tujuan Imam Muslim. Ni tujuan Imam Muslim. Lalu fajama'a ajwada tartib.
Dan dia himpun, Imam Muslim tu himpun akan secantik-cantik apa nama aturan. Aturan tu Sahih Muslim dalam masalah letakkan hadis, hipungnya hadis, bawa datangnya hadis, lebih molek daripada cara Imam Bukhari sebagaimana kita mengaji mari dah. Cara susun ni hadis tu Muslim lebih baik. Ingat molek? Ha, tu dia. Walam tataqatta alaihi al-ahadis, dan Imam Muslim tidak memutuskan di atasnya oleh hadis. Makna kata Imam Muslim ni dia ambil hadis daripada guru dia ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, dengan cara ringkas tu dia tak potong gapo-gapo dah. Apa dia tak potong? Potong di sini makna kata kalau hadis Nabi kecek lagu mana, ya waris guguk. Has guguk tak? Mana kata waris semua. Tak kira 15 baris ke, 20 baris ke, 30 baris, waris habis. Dah tu. Letakkan di satu tempat. Tak mana? Letak di satu tempat. Tak di satu tempat. Dengan ketiadaan apa? Dengan ketiadaan istinbat, mengeluarkan hukum. Dengan ketiadaan apa nama lagi sebut pendapat tu pendapat ni tak. Semata-mata waris hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bubuh di dalam kitab dia. Maka datang alim ulama belakang daripada Imam Muslim, takutnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni susah payah cara nak faham. Dia tulis kitab, tulis bab kita mudah nak cara. Nampak tu tak? Tu. Sebab itulah nak pergi royak kata hadis ainallah ni tak ada weh dalam Sahih Muslim sebagaimana Mu'attilah duk kata tu daripada kalangan Jahmiyah, ahlul ahwa wal bidah. Bukan. Kerana Imam Muslim ni waris guguk hadis. Apabila ada dalam Sahih Muslim, tentu kata ada. Nampak tu tak? Bab ni kita bercakap gila mudah. Nah, beberapa kali dah kita ulah, akan tetapi nak tahu kata hujah Mu'attilah Jahmiyah ni tak masuk sama sekali di dalam apa yang dia itu bawa datang hujah mari. Tu nah. Nak kita faham molek. Baik. Itu Sahih Muslim. Seterusnya himmatu Abi Dawud. Himmuh. Mana cinta-cinta niatnya bagi Imam Abi Dawud. Abi Dawud ni kena pada Abu Dawud As-Sijistani. Bukan hak Musili, sorry lagi hak Musili. Hak tu lain, hak ni Abu Dawud As-Sijistani, tua kita Sunan. Tua kita Sunan Abi Dawud. Dan dia ni kitab Sunan Abi Dawud ni salah satu daripada kitab yang dibilangkan oleh alim ulama kita. Kata dia ni adalah satu daripada ibu kitab hadis. Ibu kitab hadis. Sunan Abi Daud kita tengok dah kan hari tu. Lagi kita akan buka pula insya-Allah taala. Baik. Ia katakan no, himmatu Abi Dawud rahimahullahu taala jam'ul ahadits allati istadalla biha fuqaha'ul amsar. Maknanya cinta niat azal bagi Imam Abi Dawud rahimahullahu taala iaitu hipungkan hadis-hadis yang dibuat dalil, yang buat dalil dengannya oleh tokoh-tokoh tok pekah dalam negeri-negeri, dalam bandar-bandar, dalam dunia-dunia. Kecil mudah al-amsar jamak pada Misr. Wa banau 'alaiha al-ahkam, dan binanya tok pekah tu di atas hadis-hadis tu hukum-hukum. Makna kata dalam sahih Abi dalam Sunan Abi Daud tu hadis yang yang dibina di atasnya oleh tok pekah tentang masalah hukum hakam. Hemalak. Sebab itulah setengah ulama dia kata siapa yang ada di dalam rumah dia Sunan Abi Daud, nescaya seolah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada duk cakap royak hukum.
menepati begitu. Sebab apa? Sebab dalam tu hukum hakam saja. Hukum hakam saja. Baik. Fasannafa sunanahu. Dan Imam Abi Daud sannafa. Sannaf mana susun. Susun mana himpunkan. Akan sunan dia. Sunan ni kita rayak dah apabila sebut sunan. Hadis kebanyakan sakut paut dengan hukum hakam. Wa jama'a fiha as-sahiha wal hasana wal layyina wal amala was saliha lil amali. Maka dia himpun di dalam sunan dia itu hadis sahih. Dalam sunan Abi Daud ni ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang lain, mana dhaif. Hadis yang lain mana dhaif yasir, dhaif sikit. Darajat dia tak sampai. Sampai apa? Sampai ke hasan. Tetapi kalulah hipo-hipo sanad yang lain, naiklah darajat hasan li ghairihi. Tapi ia tak turun kepada hadis yang tak boleh kita nak buat pakai wa amal, dhaif kelajak tu tidak. Tu hak Imam Abi Daud wari. Dan yang salih. Apa salih? Salih di sini makna kata yang sepatut, yang boleh kita buat amal. Pia buat amal hak mula-mula sekali, iaitu alim ulama lah kata hadis ni boleh kita buat pakai, hadis ni boleh kita buat jadi hujah, hadis ni boleh kita buat dalil. Nampak tu tak? Tu dia. Maka orang hak dak buat duk cari hadis untuk nak buat dalil ni bukan kerja orang sunnah saja, bahkan semua tok-tok fiqh ia cari gitulah. Maka kita sebagai pelajar, sebagai orang Islam yang duduk di atas batas hak sunnah ni nak tanya kata lagu mana ulama kita pahasi ni. Tak ada salah gapo. Nampak tu? Kenapa boleh jadi gitu? Kerana nak katuk pitu pendusta. Kalau tak ada pendusta, kita tak nak kecek banyak lah tu. Banyak berdoa orang duk kecek dusta terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Royak kata roh Nabi ni mari tepat wak maulud tiap-tiap umuh. Royak sana kepada Ad-Daraqutni. Sebenarnya tak ada hadis tu. Maka apabila jadi gitu, tu pas macam mana kita nak buat harapan? Kalau alim ulama duk sikap lagu tu, bagaimana kita nak buat harapan? Tak ada harapan apa. Sebab itulah ulama sekarang nak buat lagu mana jalan. Nak buat lagu mana jalan, pasti kena tanya kata, dia mau buat lagu ni ambil mana? Supaya nak tahu kata, dia tadi tu kena beramanah ni. Royak tentang masalah agama ni, kena beramanah. Kalau tak buat lagu tu, yang sedap royak dia. Hak tu ya, tak ada tujuan lain. Sebenarnya tak kena tanya dah dalil tu dalil ni, kerana kita sikah pada ulama pada asas. Ulama pun beramanah. Tapi apabila timbulnya ulama yang bersikap lagu tu, kita sebagai orang Islam ni, ulama aja kata tak boleh dah lah. Tak boleh senyap, kena tanya atau ambil dana cara faham lagu ni. Kenapa takut kena tipu? Tu takut kena tipu. Apabila kena tipu, kita lah yang susah. Hak kita lah, kita ni, kita kena tanggung diri kita. Demo tak ada tanggung dosa kita. Kita kena tanggung diri kita sendiri. Sebab tu kena tanya kata ambil dana, hadis ni darajat setara mana. Apabila tanya gitu, yang nak buat sedap tak boleh. Dah tu. Sebab itulah di antara dua kumpulan yang mengajar ada amanah, yang mengajar tak ada amanah, dia hingga kiamat. Hingga kiamat. Masalah ni hingga al-qiyamah, hingga kiamat. Tak boleh kita nak giwak cuai tentang masalah ni. Pasti kita kena, orang panggil kata duk jadi berlain ni semua. Hak mengajar beramanah, dia tahu kata hadis ni setara mana, ulama mana, syarah lah mana. Dia bukan duk pergi kalai, duk tulis tak apa-apa hitam dia hurai cara dia tu, bukan. Kalau tulis, lepas tu duk hurai dengan cara hak akal, ambil lah kocek sendiri dengan tidak tupai alim ulama langsung ni.
Tak ada baca nas daripada kitab ulama, tak ada tu, tak ada ni, teh kana hurai. Sebab al-bayan la sihra, Nabi kata. Bayan itu teka-terenge kenyataan tu sepasal hedah. Hak mana pandai bercakap apa tukuk-tukuk banyak. Sebab itulah Nabi satu hari dia jadi qadhi. Jadi qadhi ni orang pandai mulah. Pandai mulah dak. Buah kecek dia tu dia pandai kotor ni beloklah kecek mudah-mudah. Azakumullah. Benar dia. Sedangkan dia salah, Nabi pun tahu tu dia salah. Paling kepada sahabat nak buat gana ni. Hujah dia benar. Lalu sahabat kata, "Wik dia, ya Rasulullah. Puak kami tahu kata dia ni tak benar." Lalu Rasulullah kata, "Ambil kamu. Tapi kalau mung dusta, nas cahaya hak mu makan ni salah satu daripada keratan api neraka. Ambil, tak ada apa." Lalu sahabat kata, wik dia. Ha, ni nak oyak kata orang zaman Nabi lagi duk ada lagu tu. Wah mulah. Nampak tu tak? Ha, ni nak oyak we tahu kata tak ada amanah. Kita nak sapuh muka, sapuh pergi ya. Tapi duk oyak atas hadis tu ada dalam Sunan Tirmizi berapa nama. Ha, benda yang bukan lagu tu. Nak usalli lagi ada royak apa kata Nabi Hajar Fatimah semaya asal usalli ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, duk royak apa kau galah tu. Ini nak royak kata amanah tak ada dalam masalah mengajar. Nak jadi alim ulama macam mana kalau lah tu. Ni benda yang benar. Nak murih bagi orang nak murih. Redha bagi orang redha, tapi benar hak. Benar-benar. Amma boleh tunjuk, boleh royak, boleh nak apa nama, nak tahu kata, nak royak kata ambil mana hak katalah tu. Tengoklah buku mana, lah kitab mana. Tak mau nak tubik royak pada masyarakat kata, hak amba royak tu hadis, hak amba royak dulu tu amba nak tarik semula. Sebab gapo? Sebab hadis tu hadis maudhu', hadis tak ada kali dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini apa yang kata benda yang tak takut ke Tuhan? Takut ke apa? Takut batil tak berjalan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah, dunia ni suta ya nah. Kita ngaji tasawuf tu, dunia ni suta ya. Nah, dunia ni suta. Sa'ah dunia ni. Suta. Pejam mata esok. Tak selamat. Tu dia. Sebab itulah kita ni duk tanya kata ambil dana ni bukan kod lain dak nah. Bukan kod lain dak. Bukan kata kita kod tu kod ni dak. Cuma banyak orang yang penipu dalam masalah mengajar agama. Ni sebuah diri pada Abi Hasan Al-Asy'ari. Sepatah tak waktu baik pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kita semua Abu Hasan Asy'ari tak pernah syarah. Ya Allah. Sedangkan Imam Abu Hasan Asy'ari ada dengan kitab, ada dengan perkataan, tapi itu apa yang kata amanah tak ada. Wa huwa yaqul, sedangkan dia kata, Imam Abi Daud kata, ma dzakartu fi kitabi hadisan ajma'an nasu ala tarkihi. Aku ni tidak sebut di dalam, makna tak bawa masuk mari di dalam kitab aku satu hadis yang ijmu' oleh manusia. Manusia di situ siapa? Iaitu alim ulama hak erti pandai, terutama masalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas tinggalnya. Mana atas tinggal makna kan? Makna tak wak kira, tak ambil wak pakar. Aku tak sebut. Nah, aku tak sebut di dalam kitab aku sama sekali. Nampak tu tak? Aku tak sebut dalam kitab aku. Ini amanah Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala. Sedangkan dia jumpa hadis tu kalau nak buat jadi sunan dia ni, orang pakak mulia, pakak sanjung, pakak akik, pakak mulia, dia boleh habuai banyak, boleh jual buku ke apa nama. Ya bagi hadis-hadis lagu tu. Tapi dak, ya takut tu tu dia. Wa ma kana minha dhaif sarraha bi dha'fihi. Dan hadis adalah setengah daripadanya tu hadis yang dhaif, lemah. Mana syarat yang 5 tadi tu tak ada cukup, mana tak gagah. Maka sarraha, sarah menyata oleh Imam Abi Daud dengan dhaifnya. Allahu akbar.
Ni amanah ulama. Kata dhaif. Walaupun hadis tu nak selaras molek dengan kandak kita, dengan suka kita, tapi ia tak sabit dak. Tu amanah. Payah nak cari orang amanah. Nampak tu tak? Payah nak cari orang amanah. Wa ma kana fiha illatan bayyanaha. Dan barang makna hadis yang ada padanya, iaitu pada hadis tu ada illah. Apa makna illah? Maridun, ada sakit. Bahasa kita ada cacat. Tu. Bayyanaha, menyata oleh Imam Abi Daud rahimahullahu taala. Ya Allah. Tengok ni ulama kita. Nah, ni ulama kita. Wa tarajjama ala kulli haditsin bima qad istanbata minhu alimun wa dhahaba ilaihi dhahibun. Dan menterjemahkan di atas tiap-tiap hadis dengan dengan perkara yang sesungguhnya telah istinbat daripadanya, iaitu daripada hadis itu oleh orang alim. Alim di sini mujtahid lah. Makna kata Imam Abi Daud ni sebut alim ulama yang mujtahid di dalam kitab dia. Apabila dia bawa hadis, kata ni hadis ni ulama ni faham gini dah. Tu dia. Wari. Maka kita ni orang sunnah buat jalan lagu ning lah. Buat tengok lagu mana tak saya pakai ulama. Nampak tu tak? Setengah-setengah kita tak kena ada pakai dah ulama. Hak kata lagu tu kita fardu kata ada. Sebenarnya tak ada pun. Nampak tu tak? Sebenarnya tak ada pun, akan tetapi nak ayat kata kalau ada tak boleh, tak kena lagu tu. Ambo tak nampak, tok guru kita tak nampak. Semua kita ni duduk di atas aliran ulama belaka. Tapi siapa ke pegang fanatik, siapa ke tak tengok kebenaran ni, tu bukan cara hak sunnah. Cara hak sunnah ya bawa tangan gini. Bawa selepas bawa gini mana? Belum pada nak bawa tadi tu tengok dulu. Kata sabit ke tidak. Mengikut huraian dan alasan dan kupasan daripada alim ulama. Bawa. Apabila bawa mari dah didapati kata bahasa hak mula-mula kita dapat tadi itu, ada lagi ulama lain bahas. Kata ada pertikai gitu, pertikai gini. Kita lepas ambil hak lain pula. Itu cara hak sunnah dok bawa. Bukan mana kena dok pegang keras sampai ke turun kubur gitu, bukan. Tu tak? Tu nak kita faham jadi molek. Dan berjalan kepadanya, makna berjalan di sini makna berpendapat kepadanya oleh mereka yang berpendapat. Makna mereka yang sah kita ambil pendapat dia mai guna dalam agama. Ni nak ayat kata alim ulama kita pakai ulama. Pada ayat kata tak pakai ulama, dusta. Nampak tu tak? Nak kata tak payah. Tapi nak cari kata tak pakai ulama sungguh tu, ya tak boleh nak cari, benda tak ada. Nak royak kata kucing ada 100 kaki, sebut di lidah tak apa. Tiap cari sikit nak tengok rupa lagu mana, balik bombing pun tak jumpa. Tu nak royak kata hak kita kecek ni sedap mulut tak boleh dalam masalah urusan agama ni. Wa ma sakata anhu fa huwa salihun indahu. Dan barang yang diam di atas daripadanya, iaitu daripada hadis itu, fahuwa, maka hadis tu salihun, hadis yang salih indahu, di sisi Imam Abi Daud. Salih makna kan? Makna boleh buat hujah di sisi dia. Di sisi dia, di sisi Imam Abi Daud. Lazim ke tak di sisi orang lain berhujah? Tak, di sisi dia. Kalimah di sisi ni makna pendapat khusus. Faham tu? Pendapat khusus. Kita faham dalam masalah ngaji. Kita ni ngaji dengan tok guru baca Quran, tak gitu. Baca Fatihah rasa kena dah. Apabila kita pergi ngaji dengan tok guru lain, kita kena turut angin dia pula. Dan kita nak guru dengan dia, kena turut angin dia pula. Baca gini, baca gitu pula. Gitu lah. Rasa buat keras, buat tekannya. Nampak? Bukan masalah nak tekan, nak buat keras perut ke apa. Tak masalah mengaji ni. Masalah kita nak kepada ilmu pengetahuan. Tu dia. Wa ahwaja ma yakunul faqih ila kitabihi. Dan sangatlah berhajat dan perlu
Gapo? Oleh orang yang jadi tok pekoh. Hei orang yang duk main masalah pekoh, adanya tenaga dan roh masalah pekoh dalam urusan agama ni, sangatlah kamu itu berhajat kepada kitabnya, iaitu kitab Imam Abi Daud. Nak jadi faqih yang sebenar, nak jadi tok pekoh yang sebenar, tak lari, tak lepas daripada kitab Sunan Abi Daud. Pas Sunan Abi Daud ada ulama syarah tak? Oh, tamu-tamu. Nah, tu kita kecek bahasa paktai kita banyak sekali. Beberapa mazhab yang syarah. Nampak tu tak? Tu tapi tepat dia, kita tak mau nak sebut lagi sini. Nah, bagi orang awam tu tunggu tok guru, bagi orang hak cidik je cari sendiri pun tak apa, dia pandai. Nampak tu tak? Tak ada gapo. Cuma yang ngaji dengan guru ni yang lebih daripada kita cari sendiri, kerana guru dia boleh royak cara nak pakai. Terkadang kita cari sendiri tapi cara nak pakai kita tak pandai. Ada tapi tak pandai nak guna. Banyak barang-barang kita beli tapi kita tak pandai nak guna. Dalam arti kata nak pakai jadi molek sungguh tu kita tak kuasa. Sebab kata ilmu pengetahuan tu kita pergi tak siapa. Tu tak? Tu dia. Baik. Seterusnya apa masalah? Kita nak misal satu. Nanti dulu masalah soal lagi. Nanti insya-Allah masalah soal le depan. Dia kata malhamatu malmahu Tirmizi. Malmah ni makna kan? Makna pandangan. Memandang Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, tengok. Ghardu, qasdu, himmatu, malmahu. Bahasa Arab ni dia kaya. Bahasa kita tujuan tu tujuan matlamat niat qasak sekadar tu ialah. Dia banyak. Tu je waktu baik setengah ya tu, banyak lagi daripada lafaz-lafaz muradif hak dia tu. Guna gini. Sebab itulah Tuhan pilih bahasa Arab ni jadi bahasa Quran, bahasa agama, bahasa rasmi. Bahasa dua agung lah kalau kita agak tak reti bahasa hak Quran, bahasa hadis, agak tak dua agung lah kalau kita reti bahasa mana-mana pun. Reti hak ni dulu, lepas hak lain tambah nampak tu tak? Gapo pandangan Imam Tirmizi ni? Al-jama'u bainat tariqaini, iaitu hipung di antara dua jalan ni. Dua jalan ni makna gano, iaitu di antara jalan Syaikhain, iaitu Bukhari Muslim, dan jalanan Imam Abi Daud rahimahullahu taala. Tu. Ka'annahu istahsana tariqata Syaikhain haitsu bayyana wa ma abhama. Seolah kata dia itu memperelokkan, memperelok di sini, iaitu Imam At-Tirmizi rahimahullah taala akan jalanan-jalanan dua guru, iaitu Syaikhain, dua guru. Syaikh ni makna gano? Makna kata guru. Nampak tu tak? Guru. Tak ada jadi pelik gapo lah. Nampak tak? Guru ni mana orang duk mengajar agama, yang ada ilmu pengetahuan, yang dia mengaji dalam bahagia dia. Tak apa. Kalau di Mesir, di negara Arab agak, dia panggil syekh belakang lah. Belum pada 40 panggil syekh juga. Kalaulah orang tu siapa pangkat mengajar, siapa pangkat berapa nama, boleh hurai, boleh penjelasan, tak ada gapo. Sebab gapo? Sebab dia tu boleh faham dalam urusan agama. Boleh faham. Dia tak panggil baba, sebab baba ni istilah orang Nasara kalau luar negara. Nampak tu tak? Baba, hak ni kalau istilah luar negara, terutama negeri Mesir ni, orang panggil kata istilah orang padri. Padri luang bahasa sia. Bahasa kita ni makna gano? Makna orang duduk dalam gereja tu lah. Hak Islam ni syekh. Tak ada gapo. Nampak tu kita faham situ tak apa. Terutamanya kita ni hak pernah gi tempat dia tu tak apa. Gi tempat dia, gi masuk dalam keadaan hidup pe orang sungguh. Kalau duk kawan sama-sama kita ni, ya tak luas juga. Cara suasana sakafah dia tu. Nampak tu tak? Tu dia duk tudung dengan bayang perasa tu, ya tak boleh gi selalulah. Nak kita faham sini.
sekiranya telah menyata oleh kedua-dua dan menutup oleh kedua-dua. Wa tariqata Abi Dawud, dan jalan ni hak Abi Dawud. Mana Imam Tirmizi tu ya hipung di antara dua jalan tu. Hipung di antara dua jalan tu. Haitsu jama'a kullama dhahaba ilaihi dhahibun fajama'a kiltai tariqatain. Kilta tariqatain. Tu. Sekiranya telah menghimpun oleh Imam Tirmizi akan tiap-tiap jalanan yang diberjalankan oleh orang yang berjalan. Pihak orang berjalan di sini, yakni alim ulama berpendapat. Zahaba itu bermakna ra'yu, orang yang boleh keluar pendapat. Yang nak tengok juga. Orang nak keluar pendapat tu yang nak tengok juga. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Maka hipunglah oleh Imam Tirmizi kilta tariqataini. Maka dia hipung di antara dua jalan tu, wa jadi kitab Sunan Tirmizi. Sebab tu ya labo kita orang buat lek belakang pun tak apa, asalkan buat ya. Cuma kita tengok hak orang buat tu dulu. Kata macam mana dia buat, cara dia buat macam mana, cara dia jalan macam mana, maka kita jalan seperti tu, maka jayalah. Tu kita ni pasti kena tengok cara dulu. Nampak tu tak? Tengok cara dulu. Wa zada alaihi ma bayana mazahibis sahabati wat tabi'in wa fuqaha'il amsar. Dan tambahnya oleh Imam At-Tirmizi di atas jalan ni kedua-dua. Jalan ni kedua-dua biar ya kira Bukhari Muslim tu sorang, kemudian jalan ni hak Abi Dawud. Jalan ni Syaikhain dan jalan ni hak Abi Dawud. Menyatakan mazhab para sahabat dan para tabi'in. Apakah juga Imam Tirmizi iaitu berapa nama? Mazhab sahabat, mazhab tabi'in. Pakar. Walaupun dia tu datang belakang daripada tokoh A'immatul Arba'ah, datang belakang, tak ada gapo ya pakar. Ayat kata kita nak tengok pendapat sahabat, pendapat tabi'in ni pun tak ada mengapalah. Nampak tu tak? Tak ada berapa. Kena kalau kita nak buat amal. Tapi kita syarat tu, caranya kita jangan duk buat benda hak orang tak biasa dengan ilmu pengetahuan ni. Jangan kita duk pergi kecek, duk pergi buat benda-benda yang dia tu tak pernah tengok, tak pernah tahu, jadi fitnah. Hak molek sekali, kita kena buat sekadar mana orang hak berhenti faham, tak apa. Sebab itulah Sayyidina Ali dia kata, keceklah olehmu ayyuhal muslimun dengan manusia sekadar mana orang tu boleh reti faham. Terkadang kita ni mengaji hak tu, mengaji hak ni daripada alim ulama, kita dah kecek dengan orang awal biasa, benda-benda yang tak biasa dengar, jadi fitnah. Nah, jadi fitnah besar kalau kita buat lagu tu. Kita ngaji tak apalah kita orang ngaji, tapi kita kena nyanyi juga kepada orang awam, orang biasa. Dia tak pernah tahu ilmu pengetahuan banyak seumpama kita tahu. Maka kita jangan duk pergi buat benda-benda yang pelik-pelik walaupun kita tahu banyak pun. Duk buat sedar, duk buat jemaah boleh hidung tu, buat jalan menengok atau kita buat tak serupa dengan orang, itu bukan jalan sunnah. Nampak tu tak? Jalan yang sunnah iaitu kita buatlah benda yang orang tadi tu tak jadi fitnah. Buat perkara yang tak jadi fitnah, tak apa. Tapi jangan buatlah perkara rengkok lama kan tak apa kita buat rengkok pun tak apa kerana nama hati orang awal tu tak boleh. Nampak tu tak? Kalau tu tak pasal duk mengaji kita orang lagu tu, kalau nak duk sikat lagu tu. Wa ikhtasara turuqal hadis. Dan Imam Muslim itu Imam Tirmizi ni dia merengkaskan jalanan-jalan hadis. Tak sah hak panjang-panjang tu, tak sah. Sebab jalan ni hadis ni ada hak nazil, ada hak ali, ada hak tinggi, mana kata 2-3 orang sampai ke Nabi. Nah, hak ni 4-5 orang dapat orang, 7 orang dapat orang nak sampai ke Nabi. Ya tak sah lah tu. Imam Tirmizi banyak ke wari hak pendek-pendek gitu. Fa dzakara wahidan wa au ama wa au ma'a ila ma'adahu. Maka dia itu sebut salah satu, mana sebut satu hadis,
wa au ma'a ila ma'adahu, dan dia itu memberikan isyarat kepada hadis hak lain daripada tu. Mana kata ya kecek tak banyak, orang cidik ialah ni. Royak sekali faham. Kalau orang tak cidik mallahu bihi alim, kena duk royak pula. Orang tak cidik ni kita kena buat kerja hak lain. Kerja wi padan dengan tepat dia. Nak wi duduk meja di atas meja guru tak leh. Orang tak cidik. Nak wi duduk tepat taruh rusia tak leh. Nak buat duduk tepat kerja hak tinggi-tinggi tak leh. Kerana gapo? Ia tak cidik. Apabila tak cidik ni tak leh. Tuhan ya ada tepat dia. Orang tak cidik ni ya tepat dia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyah. Supaya nak jadi mudah. Ada orang cidik, ada orang tak cidik. Ada orang bijak, ada orang tak bijak. Nak masuk pergi mari. Tapi jangan ambil orang tak cidik, tak tepat orang cidik tak boleh. Tapi cidik itu kena ada tarbiyah. Kalau cidik tak ada tarbiyah, tak boleh juga. Tarbiyah ni ambil dana, kena tarbiyah oleh manusia, oleh guru, oleh alim ulama. Kena masuk madrasah tarbiyah. Tu cara Islam kita ajar tu. Orang bekan bersumpah dengan Sayyidina Umar bekan. Tapi ia masuk duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak apa. Boleh buat kerja besar. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Wa bayyana amra kulli hadithin min annahu sahihun aw hasanun aw munkarun wa bayyana wajhat dha'fi aw annahu mustafidun aw gharibun. Ni istimewa kitab sahih, kitab Sunan Tirmizi, dan telah menyata oleh Imam At-Tirmizi akan urusan tiap-tiap hadis, daripada bahawasanya hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis mungkar. Hadis mungkar, hadis dia kena tolak lah kecek mudah-mudah. Hadis mungkar apa panggil. Orang dhaif pergi royak belaga dengan orang sahih. Orang yang lemah pergi royak belaga dengan orang yang kuat. Hadis tu baik mungkar. Imam Tirmizi kata haza hadisun mungkarun. Sebab tu baca Sunan Tirmizi seni. Imam Tirmizi waris selalu dah hukum bawah tu. Terkadang kita ni nak dah kena juga nak berdoa kepada pendapat hak kita nak berjalan, pergi jumpa hadis dalam Sunan Tirmizi, Allahu Akbar, suka gembira. Baca hadis saja tak baca hukum. Ya Allah, nampak tak tu? Bagi seumpama orang yang nak nafi Tuhan tertinggi di atas arasy, tertinggi di atas segala makhluk, jumpanya hadis dalam Sunan Tirmizi, kata apabila kita buat turunnya tali timur kita dalam telaga tu panjang lagi, nasihat jatuhlah ia di atas Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ni tengok ni Tuhan tak ada atas ni, dia kata ni. Nampak tak? Hak Tuhan atas ni dak belawai dengan hadis. Hadis bawah tu Imam Tirmizi kata haza hadisun munkarun. Ini adalah hadis mungkar. Apa kita tak ada amanah sebab begitu lalu. Nampak tu tak? Hadis mungkar lagi tak mana lagi. Tapi Imam Tirmizi wari apanya hadis mungkar. Wari nak orang alim ulama baca, nak orang kata ni mungkar. Wari untuk nak tambih, wari untuk nak peringatan, wari untuk nak jaga. Tak apa. Nampak tak? Kita ni duk kena jaga apa? Kena kata penyakit ni lah. Hari ni afanallah wa iyyakum daripada penyakit corona ni gapo. Duk baca juga dalam telefon. Apa yang kata keadaan ia lagu mana? Jadi lagu mana? Perasaan lagu mana? Baca. Apa baca? Kerana nak jaga. Nampak pihak yang tulis daripada penjabat kesihatan dan sebagainya. Itulah maknanya. Tu dia. Dia menyatakan tiap-tiap daripada urusan tiap-tiap daripada hadis bahasanya sahih ataupun hasan ataupun mungkar. Dan dia menyata pula wajah dhaif. Sebab apa boleh jadi dhaif? Hak ni hak nak bukan kata dhaif Sebab apa? Aku tak tahu juga. Tak boleh lah tu. Tak sepatutnya kita sebagai alim ulama nak pergi ambo tak tahu juga. Tak boleh. Kena usaha kita tahu sebab. Nampak tu tak? Kena tahu sebab kata apa.
Au annahu mustafid. Mustafid mana hadis bawah daripada mutawatir lah. Ataupun hadis gharib. Hadis gharib mana kata hadis yang apa nama satu jalan. Orang lain tak ada pia royak. Seumpama hadis innamal a'malu binniyat itulah hadis gharib. Sayyidina Umar seorang yang royak. Tu dia. Habis itu. Kemudian qala Tirmizi rahimahullahu taala, dan berkatanya Imam Tirmizi rahimahullahu taala, ma akhrajtu fi kitab hadza illa hadithan amila bihi ba'dul fuqaha. Ya Allah, comelnya Imam Tirmizi kata, tidaklah aku mengeluarkan hadis lah maksudnya masuk di dalam kitab aku ini, isyarat klik pada kitab mana ni, iaitu kitab Sunan Tirmizi inilah, illa malaikan, istisna tu baik pada ma tu, malaikan hadis yang telah beramal dengannya oleh setengah daripada tok pekoh. Makna hadis tu tidak dihampakan oleh tok pekoh. Makna diamalkan oleh tok pekoh. Maka Imam Tirmizi tadi itu bawa datang mari di dalam kitab dia. Ya Allah, wari dalam kitab dia supaya gapo? Supaya nak uwi kita tahu dengan cara nyata. Kata apa? Kata benda hak diwarikan oleh Imam Tirmizi tu diamalkan oleh tok-tok pekoh. Diamalkan oleh tok pekoh. Orang hak alim pandai dalam masalah urusan pekoh tu lah. Tu dia nak kita faham. Habis itu. Kemudian siwa hadis fa in syariba fir rabi'ati faqtuluhu. Ya wari juga hadis ni, iaitu hadis hak hadis dua hadis. Semua dalam Sunan Tirmizi ni, mana Sunan Tirmizi? Ini Sunan Nasa'i. Sunan Tirmizi, kau nak tengok. Ini Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ni Imam At-Tirmizi rahimahullah taala ya warinya hadis semua dalam ni. Nah, berapa hadis semua? Iaitu 3,950 hadis. Semua ni diamalkan oleh semua tok fiqh. Maka diperiksakan oleh alim ulama kata ada juga hadis Imam Tirmizi wari tapi tok fiqh tak amal. Dua hadis saja. Iaitu hadis mana? Hadis ni. Iaitu fa in syariba fir rabi'ati faqtuluhu. Maka jika telah minumkan oleh seorang hamba Allah di kalangan orang yang beriman akan arak kali yang keempat, maka hendaklah mungtu ayyuhal muslimun, bunuh akan dia. Maka hadis ni Imam Tirmizi wari. Ya, Imam Tirmizi wari. Duk mana tok guru? Duk sini. Duk pada rakam 1444. Kita tengoklah dalam Sunan Tirmizi itu siapa yang ada Sunan Tirmizi, pergi balik tengoklah. Nah, 1444. 1444. Daripada hadis ya ni. Banyak hadis ni, iaitu hak 1444 ni daripada hadis Muawiyah. Tu. Hadis Muawiyah, dan dalam tentang hak royak tentang ini hadis juga, iaitu Imam Abi Hurairah. Imam Abi Hurairah dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama di kalangan sahabat, iaitu Abdullah bin Amr beroyak juga. Nah, katanya Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, man syaribal khamra fajliduhu. Siapa dia minum akan arak, maka hendaklah mung ayyuhal muslimun, ya pegang jawab teh kuasa. Yang pegang jawab teh kuasa bukan orang mana-mana. Kalau pegang jawab teh kuasa, qadhi ke, hakim ke, khalifah ke, nampak tu tak? Terutama negeri hak bawa ajaran Islam. Kalulah negeri hak bukan ajaran Islam, kita nak jalan hak ni tak boleh. Sebab salah dengan undang-undang dunia. Bukan kita tak saya nak jalan, tapi nak jalan tak boleh. Kalau kita pergi katak, pergi pukul orang yang minum arak,
lebih daripada umur 18, kita pula kena. Sebab itulah tok guru kita ya wa ahkamu ikhtilaf baik fid darain, darul kufr dengan darul muslimin. Beza di antara orang Islam hak duduk di dalam negeri Islam dengan orang Islam hak duduk di dalam negeri hak bukan Islam. Jalan nak lagu mana cara jalan. Jangan kita tak aku dengar hadis malam ni, mengaji hadis dah aku pakai nak amal lalu. Amal selalu tak kena pada tempat sakit diri. Nampak tu tak? Boleh sakit sungguh lah. Dia kata demo lah. Bukan dia kena kata. Dia kata orang dak lah. Orang kata dia. Dia hadu demo tak pasal. Jangan buat gaduh dalam masalah ni. Tanya untuk qadhi kita pun ada. Hakim kita pun ada. Alim ulama kita pun ada. Cula pun ada. Ni nak royak kata Nabi kata gini. Lepas tu kita tak boleh nak amal. Nak buat gana. Fattakullah mastata'tum. Kita sekadar boleh tahu. Nak buat amal tak boleh. Sebab ini masalah ambil tindak ke. Tu tak? Tapi jangan sama sekali kita buat dengan tidak ada undang-undang. Tak boleh. Lama ngaji hadis gitu gini, giwat dengan tak ada undang-undang pun habis. Nampak tu tak? Tak boleh lagu tu. Kemudian, dia kata, فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ. Kalulah orang tu orang yang kena pukul tadi tu, minum dah 3 kali, dia kena pukul. Gimana pula kalian kepak, maka hendaklah bunuh akan dia. Maka hadis ni katanya Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, ia kata kan, ia kata ada lagi riwayat daripada Jabir ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, hadis tulah tu nah, inna man syaribal khamra fajliduhu. Sesungguhnya mereka yang meminum akan arak maka hendaklah pukul oleh kamu orang yang pergi jawatan kuasa tu akan dia. Fa in ada fir rabi'ati faqtuluhu. Maka jika dia itu minum pula kali yang keempat maka hendaklah bunuh oleh kamu orang yang pergi jawatan kuasa akan dia. Qala thumma utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika bi rajulin qad syaribal khamra fir rabi'ati fadarabahu wa lam yaqtulhu. Kama dia ada hak minum arak juga di kalangan manusia hak ada zaman tu orang bawa datang kepada Nabi minum kali kepak dah. Nabi suruh pukul juga, Nabi tak membunuhkan dia. Maka hadis ni ulama fiqh tak ada ambil mari istinbat selalu. Mana tak ada ambil wak dalil selalu kata orang minum kali yang kepak maka bunuh selalu dengan tak nak kecil banyak dah. Tak. Tu tak nak kita faham molek kita faham molek. Tu dia. Baik. Kemudian hadis satu lagi. Hadis hak apa nama ni tidak apa nama ni tidak diamalkan oleh fuqaha ni. Dia kata jama'a baina adh-dhuhri wal 'asri bil Madinah min ghairi khaufin wa safar wala safarin. Hipung di antara Zuhur dan hipung semaya lah di antara Zuhur dan Asar di Madinah dengan ketiadaan ketakutan, tak ada dalam ketakutan dan tidak juga apa nama tu tidak juga duduk di dalam musafir. Tidak duduk di dalam musafir. Tidak duduk di dalam musafir. Maka hadis ni Imam At-Tirmizi bawa datang juga. Bawa data pada rakam 187. 187. Nampak tu tak? 187. Maka katanya syarah lah, pensyarah tu, pensyarah bagi hadis ni iaitu kita nak ambil daripada Imam apa nama tua kitab bagi Tuhfatul Ahwazi. Dia pun nak ambil daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ia kata waqad dhahaba jama'atun minal a'immah ila akhdhi bi zahiri hadzal hadis. Tu. Mana kata sesungguhnya telah berpendapat jemaah, satu jemaah daripada tokoh ulama yang ambilkan dengan ini zahir hadis. Mana kata pakai betul-betul, tak ada duk sakit, tak ada duk dalam ketakutan, tak ada duk dalam musafir, boleh hipung juga. Mana kata boleh semaya jamak. Nampak tak tu? Akan tetapi dia kata pula di sini, dia kata
harruh fayajuzu apa nama harruh al-jam'u fil hadar lil hajah mutlaqan. Makna kata harruh kita hipung, makna kata semaya jamak sekalipun kita itu tidak berapa nama ni, tidak duduk dalam keadaan tak ada musafir mutlaqan. Akan tetapi dengan syarat jangan kita buat pasal adat lah. Mana kata sokmo-sokmo kita duk buat lagu tu. Ada hak ulama kata lagu tu. Tapi wa dhahaba jumhur ila anna al-jam'a li ghairi uzrin la yajuz. Mana kata jumhur ulama tak ada berhujah dengan ini hadis. Mana kata tak harus nak ambil hadis ni buat hujah. Nampak? Tak harus nak ambil hadis ni buat hujah. Nawi faham molek di situ. Maka ya wilah jawab beberapa jawab wa ajabu an hadzal hadis an hadis al-bab bi ajwibatin. Makna jawab gitu jawab gini itu bukan tepat dia lah. Nawi kita faham jadi molek. Itulah sedikit daripada gapo tu, daripada pengajian kita pada perjumpaan kita sekali ni. Masalah tu masalah panjang sikitlah. Insya-Allah kita akan ganti pula sehari pada minggu dulu tu kita tak ada gapo nama apa yang kata tidak sudah lagi huraian kita ni. Insya-Allah pada perjumpaan yang lagi akan datang. Nah, insyaallah taala as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.